Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini amin. Wa amal matruku fayajibu ta'allumu ilmi dhalik bihasbi ma yatajaddadu min al-hali. Wa dhalika yakhtalifu بالحال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. Tentang adapun yang tidak berbuat, yakni ditinggalkan mengerjakannya, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut kembangan keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi berada dalam penguraian Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan maksud ataupun pengertian yang sebenar bagi ilmu fardu ain. Di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah dia membahagikan ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh individu muslim. Dia bahagikan pada 3 cabang. Ada 3 cabang ilmu fardu ain. Yang pertama dia panggil ilmu i'tiqad, ilmu yang berkait dengan keyakinan ataupun ilmu akidah. Yang pertama itu. Yang kedua, cabang yang kedua ilmu fardu ain iaitu ilmu amal. Ilmu yang berkait dengan amalan yang mesti dilakukan. Ilmu yang boleh kita sebutkan sebagai al-wajibat, perkara-perkara yang wajib dikerjakan. Yang kedua, Imam Al-Ghazali gunakan istilah yang ketiga iaitu tark, ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Mana syarak menegaskan jangan buat. Itu maksudnya. Dalam bahasa yang lain ataupun dalam istilah yang lain disebut dengan al-muharramat. Ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat, yang mesti ditinggalkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam huraian sebelum ini dia telah pun menjelaskan atau memberikan contoh kepada kita berkenaan dengan ilmu dalam kategori yang pertama, iaitu perkara yang mesti dilakukan. Dia bagi contoh kepada kita di mana fardu ain itu, ilmu fardu ain itu dia bergerak ataupun bertambah seiringan dengan bertambahnya keperluan dalam hidup kita ini dari segi agama. Sebagai contohnya, kita ulang balik huraian Imam Al-Ghazali sebelum ini, sebelum kita masuk tajuk kita pada hari ini. Kerana tajuk kita pada hari ini, Imam Al-Ghazali akan huraikan pula contoh tentang kategori ilmu fardu ain yang kedua, iaitu perkara yang mesti ditinggalkan. Walaupun dari segi penjelasan umum disebut akidah dulu. Ilmu fardu ain dari segi keterangan yang umum, Imam Ghazali sebut akidah dulu, i'tiqad, amalan, dan juga i'tiqad, perkara yang mesti diamalkan, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang mesti ditinggalkan. Itu susunan dia sebut.
Tapi dalam memberi contoh ni, dia mulakan dengan menjelaskan perkara yang mesti dilakukan dulu. Sebelum ni lah yang kita baca kemarin. Selepas ini dia akan huraikan perkara yang mesti ditinggalkan. Apa yang menjadi fardu ain tu. Macam mana nak mengukur fardu ain. Dan setelah itu barulah dia sebut akidah. Di hujung akidah. Kita ulang balik tuan-tuan sekalian supaya tuan-tuan kita dapat kaitkan apa yang kita baca sebelum ini dengan apa yang kita nak baca ini. Bagi perkara yang mesti kita lakukan dalam hidup ini, yang disebut dengan al-wajibat, dia yang menjadi fardu ain itu dia beriringan dengan kehidupan kita. Sebagai contohnya, apabila seorang itu dia baligh kata Imam Ghazali, dia mencapai usia baligh pada waktu duha. Pada waktu duha. Maka kewajipan yang mula-mula sekali ialah sudah tentu mengucap kalimah syahadah. Maka ilmu yang wajib pada ketika itu ialah memahami apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pada waktu duha. Kerana dia baligh pada waktu duha. Dia mencapai usia matang pada waktu duha. Kemudian setelah beberapa jam. Setelah beberapa jam. Kerana waktu duha sebagai contohnya katalah pukul 10 pagi. Dia baligh. Nanti bila tiba 1:30 tergelincir matahari, akan muncul satu kewajipan baru iaitu zuhur. Solat zuhur. Maka bertambahlah satu lagi ilmu fardu ain kerana untuk mengerjakan salat zuhur ataupun salat secara umumnya perlu memahami apa itu salat. Dan salat pula ada perkara-perkara yang menjadi syarat sah. Syarat sah salat. Iaitu bersuci, mengambil wuduk. Kemudian bebas daripada najis. Jadi dia nak kena, selain daripada dia perlu belajar tentang salat, dia juga perlu belajar tentang bersuci daripada hadas dan juga bersuci daripada najis. Jadi dia kena mengaji pula najis itu macam mana. Kemudian menutup aurat. Aurat daripada mana aurat lelaki, aurat perempuan pula. Apa yang dimaksudkan dengan aurat perempuan. Jadi bertambahlah pula mana lagi kalau tadi ilmu tentang kalimah syahadah, sekarang ni bertambah lagi ilmu yang mesti dipelajari iaitu ilmu tentang salat dan juga ilmu berkenaan dengan syarat-syarat sah salat, mengambil wuduk dan sebagainya. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, bila tiba bulan Ramadan, timbul pula kewajipan puasa Ramadan. Maka bertambah satu lagi ilmu fardu ain iaitu ilmu tentang puasa. Kemudian kalaulah dia ada kekayaan, dia mewarisi harta daripada ayahnya sebagai contohnya, ataupun dia terlibat dalam pengusahaan, pekerjaan, ada wang, ada simpanan, maka timbul pula satu lagi kewajipan yang baru iaitu mengeluarkan zakat. Dan oleh kerana nak mengeluarkan zakat ini, dia perlu tahu zakat itu apa dia, berapa kadar yang perlu dikeluarkan, nisab dan sebagainya. Maka bertambahlah lagi ilmu fardu ain ke atas dirinya iaitu ilmu tentang zakat. Kemudian bila tiba masa cukup syarat-syarat untuk mengerjakan haji, bertambahlah lagi kewajipan dia dan dia perlu lagi untuk melaksanakan haji, maka perlu belajar, bertambah pula lah ilmu kewajipan belajar tentang haji. Dan begitu juga kalaulah dia terlibat dengan perniagaan, maka dia wajib belajar ilmu tentang perniagaan, jual beli dan sebagainya. Bila dia menempuh alam perkahwinan, maka dia wajib belajar pula tanggungjawab suami ataupun tanggungjawab isteri. Jadi kata Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali akan simpul selepas ini. Kesimpulan itulah yang sangat penting yang tuan-tuan dan sekalian kena pahati nanti. InsyaAllah akan sampai kesimpulan Imam Al-Ghazali bagaimana untuk kita mengukur ilmu yang menjadi fardu ain. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, hari ini kita akan baca perenggan yang berikutnya, muka surat 81.
Yang perenggan yang ketiga, yang keempat, Imam Al-Ghazali akan jelaskan kepada kita pula bagaimana kita nak mengukur ilmu fardu ain dari aspek perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Syarak tak bagi kita buat ataupun perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan. Ataupun dalam bahasa fiqh al-muharramat, perkara yang diharamkan oleh syarak. Apa yang menjadi fardu ain, ilmu fardu ain yang mesti kita tahu. Adapun yang tidak berbuat, tuan-tuan kita dah sebut dah sebelum ni, tuan-tuan kena pindah sikit, tidak tu pada jangan. Adapun yang jangan berbuat, mana syarak kata jangan buat, tak boleh buat. La taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. La taqrabu zina, wala ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan harta-harta sama kamu, maknanya jangan. Perkara yang syarak kata jangan, iaitu perkara dalam kurungan disebut ditinggalkan mengerjakannya. Yang perkara yang wajib ditinggalkan mengerjakannya. Maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan. Sama juga, hampir sama juga dengan ilmu yang wajib kita buat. Ilmu berkenaan dengan al-wajibat, perkara yang wajib kita buat pun dia berkembang mengikut perkembangan keadaan kita. Dan yang demikian itu berbeza menurut keadaan orang. Kerana tidaklah wajib atas orang bisu mempelajari kata-kata yang diharamkan. Kalau kita nak standardkan semua ilmu fardu ain yang berkait dengan perkara yang dilarang pun kita nak kata sama. Jadi apakah wajib orang bisu mempelajari perkara-perkara yang diharamkan ke atas orang yang boleh bercakap, mengumpat dan sebagainya, padahal dia bisu. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, ada aspek, mungkin ada aspek persamaan di sana, tapi tidak nafikan juga ada aspek perbezaan. Kerana tidaklah wajib atas orang bisu mempelajari kata-kata yang diharamkan. Tidaklah atas orang buta mempelajari. Tuan-tuan tulis sikit. Tidaklah atas orang buta diwajibkan mempelajari apa-apa yang haram dari pemandangan sebab dia buta. Dan tidaklah atas orang desa, yakni badui, mempelajari, yakni wajib mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Tuan-tuan tulis itu contoh, iaitu duduk di atas sutra sebagai contohnya. Kerana dalam kitab-kitab fiqh, para ulama membahaskan bila masalah sutra. Sutra ni pakaian. Tapi kalau kita jadikan, kalaulah dipanggil pemaidani dan sebagainya, dibuat benang sutra, adakah haram orang lelaki duduk sebagaimana haram pakai sutra? Jawapannya ya. Dan jawapannya adalah ya, diharamkan. Jadi orang perempuan saja yang boleh pakai sutra dan juga boleh duduk di atas hamparan daripada sutra. Adapun orang lelaki, dia diharamkan oleh syarak. Jadi tempat duduk yang diharamkan, contohnya duduk di atas sutra ini, orang Padui, dia duduk di padang pasir, dalam kemah. Jadi tak perlu dia belajar sebab situasi itu tidak berlaku bagi dia. Kecuali kalau nak diajar itu sebagai standby lah, sebagai dia panggil ilmu kewajipan belajar belum sampai kerana dia tidak menghadapi situasi itu. Tapi kalau nak belajar itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Cuma mungkin kita hukum sebagai sunat lah, sunat belajar. Maka demikian itu juga wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan. Maka demikian itu, yakni mempelajari perkara yang mesti ditinggalkan, maka wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan. Yang mengikut keperluan keadaan. Apa yang diketahui bahawa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Jadi kalau kita tahu bahawasanya kita ni terlepas dari satu situasi, satu keadaan, maka tak wajib kita mempelajari. Yang tidak wajib. Orang yang terlepas daripada terlibat dengan perniagaan, tak wajib dia mempelajari tentang riba, tentang gharar, yang iaitu perkara yang diharamkan oleh syarak dalam perniagaan. Dan apa yang tidak terlepas daripadanya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Apa yang kita terlibat, tidak terlepas, dan tidak bebas kita daripada perlibatan dalam suatu benda itu, maka wajib diberitahu kepadanya. Mana seseorang yang, contoh macam seorang ulama,
Dan dia mendapati ada anak muridnya ini yang terlibat dalam perniagaan, mana tidak bebas daripada pelibatan dengan perniagaan, maka wajiblah dia diberitahu kepadanya hukum akal perkara-perkara yang dilarang dalam perniagaan. Seumpama ketika dia masuk Islam, adalah ia memakai kain sutra atau duduk pada perampokan. Perampokan ni adalah dalam bahasa Arabnya disebut dengan ghasb. Mana dia berada dalam, duduk yang berada dalam situasi rampasan. Maknanya dia ni terlibat dengan gangster, terlibat dengan golongan yang melakukan perampasan hak orang lain dan sebagainya, atau suka melihat yang bukan mahram, maka wajiblah diberitahukan kepada yang demikian itu bahawasanya diharamkan oleh syarak. Jadi sebab itu bila orang ulama bagi contoh, sebagai contohnya orang masuk Islam, yang baru masuk Islam, selain daripada dia diajar kalimah syahadah, iaitu perkara yang dia kena buat, dia kena mengucap kalimah syahadah dan mesti ucap dengan faham, kena tengok juga agama apa dia sebelum dia masuk Islam tu, dia agama apa. Sebagai contohnya, dia agama Kristian. Selain daripada kita mengajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allah itulah Tuhan satu-satunya, Muhammad itu Rasulullah, kena jelaskan juga bahasanya selepas kamu masuk Islam ini, kamu mesti membuang i'tiqad bahasanya Tuhan ni ada anak. Itu contoh. Kerana itu masalah khusus bagi dia. Dan benda yang mana dia tidak bebas daripada itu, i'tiqad itu. Dan begitu juga, kalaulah dia sebelum masuk Islam itu dia agama Buza ataupun agama lain yang membenarkan makan babi, maka selain daripada kita mengajar dia kalimah syahadah, kita juga mesti mengajar dia selepas kamu masuk Islam, kamu mesti tahu, bila kamu masuk Islam, kamu mesti mengetahui bahasanya dalam Islam ini diharamkan makan babi. Itu contoh. Jadi tidak ada satu yang standard dalam masalah itu. Kerana latar belakang dia tu sebelum dia masuk Islam itu berbeza di antara satu sama lain. Di antara seorang dengan seorang yang lain. Maka sebab itu Imam Ghazali sebut di sini. Dan apa yang tidak melekat padanya, mana tidak melekat padanya, mana tidak ada kaitan dengan dia. Tidak ada kaitan dengan dia. Tetapi akan dihadapi pada masa dekat seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya. Sehingga apabila timbullah negeri, minum khamar, minum arak, dan makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan demikian dan diberitahukan. Dan tiap-tiap wajib diajarkan, maka wajiblah dipelajari. Maknanya kalau ulama wajib mengajar, maka orang ramai wajib belajar. Jadi ini dipanggil, kalau dalam perenggan sebelum ni, Imam Al-Ghazali bagi contoh orang yang dia dah, maknanya memang kehidupan dia memang terlibat dengan benda itu. Maka wajib diberitahu bahasanya apa yang kamu lakukan selama ini itu haram. Pakai sutra contohnya. Dia suka tengok wanita-wanita yang bukan mahram dia. Dia terlibat, dia duduk mana terlibat dalam perampokan, dalam merampas hak orang lain. Jadi mesti dijelaskan. Mana fardu ain bagi dia, bagi ulama menjelaskan kepada dia, mengajar dia, dan fardu ain ke atas dia untuk belajar. Kemudian dalam perenggan ini pula Imam Ghazali kata, hatta kalaulah walaupun dia belum terlibat, belum terlibat, tapi kalaulah belum terlibat, itu difahami daripada bahasa terjemahan tu, dan apa yang tidak melekat padanya, tulis sikit sekalipun, tulis sikit situ supaya kita faham. Manakala dia belum terlibat sekalipun, tetapi akan dihadapinya. Mana kita jangka dia akan terlibat pada masa yang terdekat. Sebagai contohnya, seperti makan dan minum. Mana setiap orang ni dia akan makan dan minum. Tetapi mungkin ada kemungkinan dia akan minum arak dalam masyarakat dan itu berlaku situasi itu. Ataupun dia akan makan babi. Maka wajiblah mengajarkannya walaupun dia belum makan.
Walaupun dia tak minum arak, walaupun dia tidak makan babi, tapi oleh kerana berlaku fenomena dalam masyarakat itu, mungkin dia duduk di Eropah sebagai contohnya, duduk dalam kawasan yang agak bebas, maka wajib diajarkan juga walaupun dia tidak terlibat. Imam Al-Ghazali bagi contoh kepada kita, sehingga apabila timbul dalam negeri, maknanya berlaku dalam negeri itu minuman khamar, makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan demikian dan diberitahukan. Dan tiap-tiap yang wajib diajarkan, maka wajib dipelajari. Orang awam wajib pelajarilah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat ini, anak-anak kita sebagai contohnya, walaupun dia tidak terlibat lagi dengan benda-benda ini, tapi oleh sebab dalam masyarakat itu dah berlaku. Dipanggil hiburan yang terlalu bebas sebagai contohnya dalam media massa, dalam internet dan sebagainya, maka wajib diajar batasan-batasan syariat itu. Perkara yang diharamkan oleh syarak. Walaupun kita tahu bahasanya anak kita ni dia tidak buat, tapi kebimbangan itu ada, maka dia menjadi fardu ain juga untuk diajarkan sebagai dipanggil untuk supaya ilmu itu sudah sedia ada dalam diri dia dan dia dapat menjauhinya bila-bila masa. Ataupun setiap ketika dia dapat, dia faham perkara itu dilarang oleh syarak, dia sebagai seorang Muslim diharamkan melakukannya. Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, ini masuk yang ketiga. Selesai dah macam mana kita nak menilai ilmu yang wajib kita pelajari dari segi ilmu fardu ain, dari segi apa yang wajib kita buat. Imam Ghazali dah mengajar kita ilmu fardu ain, dari segi apa yang wajib kita tinggalkan, Imam Al-Ghazali mengajar kepada kita. Dan sekarang ni dia nak jelaskan kepada kita pula ilmu fardu ain dari segi akidah. Adapun mengenai akidah dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Maknanya tuan-tuan dan puan tulis tu untuk kita faham, buat hasyiah situ nota kaki, iaitu keraguan yang timbul dalam hati. Keraguan yang timbul dalam hati satu, dan juga yang mungkin timbul dalam hati. Keraguan yang timbul dalam hati dan juga yang mungkin timbul dalam hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, timbul persoalan pada ini. Kenapa ulama-ulama kita dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, mengajar kita sifat 20 sebagai contoh. Sifat 20 dan sifat 13. Dan sifat 20 ataupun sifat 13. Kalau tanpa tambahan sifat-sifat maknawiyah, mana 13 sajalah. Kerana ada 7 sifat ma'ani. Daripada sifat ma'ani itu lahirnya sifat maknawiyah. Jadi 7 sifat ma'ani. Jadi maka dia menjadi semua satu sifat nafsi, sifat wujud, kemudian 5 sifat salwi, 6, kemudian 7 sifat ma'ani, 13. Ada ulama menyatakan bahawa tak perlu lagi sifat maknawiyah, kerana sifat maknawiyah ini sedia difahami daripada sifat ma'ani 7. Tapi ada ulama kata tidak, sifat maknawiyah ini walaupun dia kesan ataupun lahir daripada sifat ma'ani, tapi perlu dijelaskan juga. Jadi plus 7 lagi. Cabang daripada sifat ma'ani itu adalah sifat maknawiyah. Jadi semua 20. Maka timbul persoalan, zaman Nabi tak mengaji pun sifat 20 itu. Macam mana boleh timbul pada zaman ini? Kerana dia timbul keraguan. Kerana dipanggil ulama merangka, dipanggil pengajian ilmu akidah itu, kata Imam Ghazali, macam mana Imam Ghazali sebut ini, iaitu bukan saja dipanggil kita
mengajar apa yang terkandung dalam Quran, hadis, akidah, tapi juga perlu mengambil kira cabaran semasa dari segi akidah. Jadi di antara cabaran semasa ni ialah lahirnya pemikiran Mu'tazilah, lahirnya pemikiran Syiah, lahirnya pemikiran-pemikiran falsafah dan sebagainya yang menimbulkan keraguan dalam akidah. Maka ulama-ulama jelaskan melalui pengajian akidah dengan menyusun. Di antaranya, Mu'tazilah, dia menafikan sifat Tuhan. Yang makna dia menafikan Tuhan ini bersifat. Bagi dia, Tuhan tidak ada sifat. Semuanya dengan zat. Tapi berdasarkan kepada hujah-hujah Quran, hadis dan akal, Allah Ta'ala ni mentangkan sini dalam Quran, hadis, bahasanya dia ni ada sifat. 1, 2, ilmu, haya, sama', basar dan sebagainya. Jadi menafikan Allah Ta'ala ini bersifat. Walaupun mengisbatkan kekuasaan. Mu'tazilah dia tidak nafikan Allah maha berkuasa, maha berilmu, maha mendengar, maha melihat dan sebagainya. Tapi kata dia dengan zat, bukan dengan sifat. Jadi untuk menjelaskan perbezaan itu, maka ulama-ulama mengajar kita mentauhidkan Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Di samping mentauhidkan Allah itu, kita wajib mengisbatkan sifat-sifat bagi Allah. Maka dia panggil meraihkan keadaan itulah, keraguan yang timbul sezaman itulah, maka ulama merangka silibus pengajian akidah mengikut mengikut cara yang dipersembahkan pada kita pada hari ini. Itu mengaji mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah SWT. Jadi sekaligus mentauhidkan Allah, mana mengenal Allah, mentauhidkan Allah, sekaligus mengisbatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tiada teguris yang demikian itu, teguris diterjemahlah, mana sebaiknya dia terjemah tercetus. Jikalau tiada terguris dalam hati, mana tercetus dalam hati, demikian itu, yakni sebarang keraguan tadi, okay? Dan ia mati sebelum beriktikad bahawa kalam Allah itu qadim. Ini tuan-tuan nak kena faham di latar belakang. Apa hukum kalau seseorang itu dia mengucap kalimah syahadah, dia mengucap kalimah syahadah, okey. Kemudian dia mati selepas mengucap kalimah syahadah dan sebarang keraguan tidak ada tentang kalimah syahadah, tidak ada dalam hati dia. Dan dia tak sempat belajar. Sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu akidah, di antaranya ialah kalam Allah itu qadim. Contohnya. Di antara yang diajar dalam akidah yang kita mengaji lah, mana sampai tentang kalam Allah dan qadim, bersifat qadim. Ya. Kemudian ianya akan dilihat. Yang di antara yang kita pelajari dalam akidah juga ialah Allah Ta'ala ni akan dilihat di akhirat. Ini juga dinafikan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menafikan ru'yatullah. Dia kata Allah Ta'ala tidak boleh lihat. Kerana Allah tidak sama dengan sesuatu. Benda yang kita boleh lihat ini ialah benda yang bersifat jisim dan bersifat jirim. Yang sama dengan sesuatu yang pernah dilihat oleh mata dan telinga. Padahal Allah bukan sesuatu. Maka bagaimana mata nak dilihat? Jadi kalau kita pegang hujah akal sebagai Mu'tazilah ni, kita terpaksa nafikan banyak ayat Quran dan juga hadis Nabi. Sebab itu akidah Asy'ariyah ini dia padanan hujah akal, hujah. Kalau Mu'tazilah dia menjadikan akal nombor 1 dan nas itu nombor 2. Kalau dilihat ada nas Quran hadis yang dilihat bercanggah dengan akal, mesti ditafsirkan. Tapi dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syariat Quran nombor 1, akal nombor 2. Ya. Jadi sebab itu kalau kita nafikan Allah Ta'ala ni boleh dilihat di akhirat, termasuk di akhirat, dengan hujah-hujah akal kita tu, maka kita akan menafikan banyak ayat Quran dan juga menafikan beberapa ayat Quran dan juga menafikan hadis-hadis Nabi yang menyebabkan atau yang menegaskan bahawasanya Allah, orang ahli syurga akan melihat Allah Ta'ala di akhirat. Dan juga dan tiada padanya segala sifat makhluk serta lainnya sebagainya yang disebut
dalam keiktiqadan, yakni perkara yang wajib dipelajari dalam akidah, maka sepakat ulama bahawasanya ia mati dalam Islam. Jadi tuan-tuan boleh faham apa maksud Imam Ghazali ni. Imam Ghazali jelaskan kepada kita bahawa 3 perkara ini adalah keraguan yang timbul pada zaman dia dan zaman sebelum dia. Ya, keraguan bahawasanya kalam Allah ini, kata Mu'tazilah, baru bukan qadim. Itu satu. Ya, ataupun ada firqah yang ada kelompok aliran akidah yang menyatakan kalam Allah ni adalah hadis baru, tidak qadim. Tapi ahli sunnah menegaskan kalam Allah ni qadim. Itu satu masalah. Yang kedua, berlaku keraguan pula pada zaman dia dan juga zaman sebelum dia berhubung dengan Allah Ta'ala ini akan dilihat ataupun tidak. Mu'tazilah kata tak boleh dilihat. Ahli sunnah kata akan dilihat kerana Quran sebut begitu. Yang ketiga, tiada padanya segala sifat makhluk. Yang mana ada aliran kata Allah Ta'ala ni walaupun qadim, okay, tapi berlaku pada Allah Ta'ala itu sifat-sifat makhluk. Sebagai contohnya, turun, naik, berpindah dan sebagainya, itu sifat-sifat makhluk. Ya, ada aliran yang sebut begitu. Tapi ahli sunnah menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala ini, dia zat yang qadim, yang sedia ada, tidak boleh berlaku kepada dia baru. Tidak boleh berlaku kepada dia, arak dia panggil. Ya, benda accident dia panggil. Benda yang baru lah dia panggil. Nah, sebab itu para ulama mereka mentakwilkan. Yang mentakwil ataupun mereka takwil zahir ataupun takwil tafsil. Iaitu bila timbul ayat-ayat tentang Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala datang dan sebagainya. Kerana itu dia panggil menggambarkan kepada perubahan. Perubahan ini hanya berlaku kepada benda baru. Jadi itu semua keraguan-keraguan berlaku. Keraguan-keraguan yang timbul dalam akidah yang mesti dijelaskan. Tapi jika sekiranya kata dia, kalau keraguan-keraguan itu tak berlaku pada seseorang, dia mengucap kalimah syahadah sebagai contohnya, keraguan itu tak pernah timbul dalam diri dia dan dia tak pernah mengaji pun perkara-perkara tadi, ahli sunnah jamaah kata apa, dan dia mati, dia masuk syurga. Kerana benda itu bukan wajib dipelajari secara hakiki. Dia wajib dipelajari apabila timbul keraguan. Dalam hidup dia tak pernah timbul keraguan itu. Maka kita ukur pada zaman hari ini, tuan-tuan sekalian. Pada zaman hari ini, wajib ke tidak kita mempelajari kalamullah ini qadim? Rasa-rasanya tidak perlu sangat kerana dia tidak ada lagi Mu'tazilah zaman ini yang beria untuk ataupun aliran-aliran pada zaman ini yang beria untuk ataupun menyatakan bahawasanya kalam Allah ni hadis. Dah hilanglah benda tu. Dan begitu juga pada zaman hari ini pun kita tak berdepan orang yang dia berkata Tuhan ni tak dapat dilihat di akhirat. Sudah tidak ada lagi. Maka orang zaman hari ini tak perlu sangat nak pelajari yang itu. Ya. Tapi kita perhati hari ini cabaran yang baru ini mungkin lain. Mungkin sekular, etis ataupun dari segi liberal, mana ada fahaman yang kata semua agama ni sama dan kita ni asalkan menyembah Tuhan saja. Ya. Itu dari segi cabaran yang baru. Dan mungkin kita nak kata dari sudut kita yang berpegang dengan Asy'ariyah ini, mungkin cabaran yang kita kena jelaskan juga kepada anak-anak kita iaitu Tuhan ini dia bersifat dengan qadim, dia qadim, maka tak boleh berlaku kepada dia dia panggil a'rad, dia panggil mana benda-benda yang baru dan tidak boleh berlaku. Maknanya sebagaimana fahaman saudara-saudara kita daripada salafiyah lah. Kerana salafiyah ini walaupun zat Allah Ta'ala qadim, tapi harus berlaku pada dia perbuatan-perbuatan yang hadis, yang baru, contohnya berpindah, menaik, menurun dan sebagainya kalau dia nak. Kalau dia nak. Jadi itu pemahaman yang ditolak oleh Asy'ariyah. Zat yang qadim tidak boleh kita kaitkan dengan dia sifat-sifat yang baru. Dan sifat-sifat yang baru itu disebut dengan arak.
Contoh macam tinggi, rendah, ataupun datang, pergi, menaik, menurun. Itu dia panggil sifat-sifat yang baru, mana perubahan. Tetapi bisikan hati ini, tetapi tuan-tuan buang, tak perlu saja untuk kita fahamlah. Walaupun dia susu bahasa Arab tu memanglah. Kadang-kadang gaya percakapan bahasa Arab itu dia berbeza dengan kita. Maka bila kita terjemah harfiah, maka dia akan menyukarkan untuk kita faham. Ada ketikanya kita perlu buang penanda wacana ataupun apa ni lagi lah. Teruskan pada bisikan. Bisikan-bisikan hati ini, mana keraguan yang timbul dalam hati ini. Jadi kesimpulannya beginilah tuan-tuan dan sekalian. Dalam ilmu akidah ini, ada benda yang sama. Bila-bila masa pun, setiap orang Islam dia perlu pelajari. Contohnya macam kita kata, adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini bersifat dengan maha sempurna, dia panggil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Mentauhidkan Allah. Itu standard semua. Tapi ada di sana aspek pengajian ilmu akidah ini yang melihat kepada keraguan yang timbul pada seseorang ataupun pada suatu zaman itu. Mana ada dalam ilmu akidah yang menjadi fardu ain ini, ada aspek yang sama di antara semua individu sama dan ada perbezaan. Ada aspek perbezaan mengikut keraguan yang timbul dalam diri seseorang dan juga mengikut cabaran yang berlaku pada satu zaman itu. Bisikan-bisikan hati ini, mana bisikan-bisikan hati, keraguan-keraguan yang timbul dalam hati ini tentang akidah ini, yang menyangkut dengan kepercayaan, sebahagiannya timbul disebabkan kepribadian seseorang itu sendiri. Dan sebahagian lagi disebabkan pendengaran dari sesama penduduk. Maknanya begitu, dia kata timbul keraguan ni kadang-kadang daripada diri seorang itu sendiri. Latar belakang diri dia. Mungkin dia sebelum masuk Islam tu dia Kristian. Maka timbul keraguan dalam hati dia. Allah Ta'ala ni ada anak ke tak ada anak. Maka perlu dibuang daripada hati dia. Perlu diajar bahasanya dalam Islam menegaskan. Allah Ta'ala menentukan Rasul menegaskan bahasanya dia Tuhan yang Esa. Tidak ada anak dan dia bukan lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Kalau dia latar belakang ibu dia sebelum dia masuk Islam, dia orang Buza sebagai contohnya. Yang biasa Buza ke Hindu ke. Yang biasa dengan Tuhan ni dijasadkan, dijelmakan, berjisim. Maka keraguan itu mesti dihilangkan daripada dia. Dan keraguan itu timbul dengan sebab latar belakang individu. Dan timbul berdasarkan kepribadian dia. Dan sebahagian lagi disebabkan pendengaran sama penduduk. Maknanya dia lahir dalam keluarga Kristian. Dia lahir dalam keluarga Buza, dalam keluarga Hindu. Jikalau dalam negeri, kata Imam Ghazali, berkembang perbicaraan mengenai yang demikian. Makna yang keraguan yang timbul dalam diri, dalam negeri. Jika dalam negeri berkembang perbicaraan mengenai yang demikian, demikian itu maknanya suatu keraguan yang tertentu lah. Dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi tuan-tuan kena faham di sini. Ulama-ulama muktabar, bila mereka sebut bid'ah, dia tak sama dengan orang awam kita hari ini. Benda khilaf pun dianggap sebagai bid'ah. Dan bid'ah dengan sebab apa? Benda khilaf itu bercanggah dengan pandangan peribadi dia. Bid'ah ini satu benda yang berat. Satu benda yang besar sebenarnya. Bid'ah ini, dia istilah bid'ah hanya digunakan oleh alim ulama muktabar bagi perkara-perkara yang jelas percanggahan dengan syariat. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang Islam akan melihat Allah di akhirat. Tiba-tiba ada aliran yang menyatakan Allah tidak boleh dilihat, itu bid'ah. Kerana dia jelas bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang dikemukakan oleh Quran dan hadis Nabi. Bila
Islam menentang sekeras-kerasnya riba, tiba-tiba muncul ekonomi yang berteraskan riba, itu bid'ah. Itu adalah bid'ah. Tapi perkara khilafiyah tidak boleh dikatakan bid'ah, tidak boleh dikatakan mungkar. Sehingga kan para ulama telah mengeluarkan satu kaedah. Dan kaedah yang sejak berdulu lagi. La yunkaru al-mukhtalaf fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Jangan dianggap mungkar benda khilaf. Ya, contoh macam apa ni, kita ambil jelaslah benda yang perkara yang menjadi perdebatan pada hari ini. Sebagai contohnya masalah talqin. Baca talqin selepas keumikan jenazah sebagai contohnya. Walaupun di sana ada dua pandangan. Satu pandangan kata sunat, iaitu mazhab Syafi'i. Pandangan lain pula kata tak sunat. Tidak sunatkan baca talqin. Disunatkan hanyalah baca doa dan juga tazkirah. Walaupun kalau ada di kalangan tuan-tuan berselia yang berpegang dengan pandangan bahawasanya baca talqin tak sunat, tuan-tuan tak boleh anggap saudara-saudara kita, saudara-saudara tuan-tuan sekalian yang baca talqin, yang pegang dengan mazhab Syafi'i, bila selepas dia kumikan jenazah itu dia baca talqin, tak boleh anggap itu bid'ah. Tak boleh anggap itu sebagai mungkar. Kerana ulama sendiri pun dah letakkan satu garis panduan dulu. Benda khilaf mesti diraikan. Benda khilaf tak boleh dianggap sebagai mungkar. Begitu juga dengan aspek-aspek lain kita boleh kiaskan. Jadi benda yang boleh dianggap sebagai mungkar ni contoh macam orang yang berpandangan bid'ah. Contohnya syariat mengharamkan zina. Tiba-tiba dia keluarkan pandangan, dia kata zina tidak haram. Boleh lakukan kalau suka sama suka. Itu bid'ah. Itu satu yang bid'ah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali dia sebut di sini. Jikalau dalam negeri berkembang perbicaraan yang demikian, yang suatu keraguan yang dipindahkan melalui pendengaran oleh dipanggil dalam masyarakat. Dan manusia berkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, yakni perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan dengan ketetapan syariat, maka sayogialah dijaga dari permulaan masa dewasa. Maknanya sejak dia mula nak dewasa lagi, balik lagi pun kena ajak dah. Ya, bahaya Mu'tazilah, bahaya Syiah, bahaya liberal, bahaya pluralism. Maka dia mula dewasa pun kena ajar dah. Kerana dalam masyarakat itu berlaku dipanggil percakapan-percakapan itu. Dengan mengajarkan yang benar, apa yang benar disebut syarak. Kalau ke dalam hatinya telah dimasukkan yang batil, nescaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu. Mungkin yang demikian itu sukar. Mana walaupun sukar bagaimana sekalipun, kerana dalam hatinya sudah tertanam bid'ah itu, dipanggil i'tiqad yang salah itu, maka tetap kita mesti berusaha untuk menghilangkan keraguan itu dari hatinya. Seumpama jikalau seorang Muslim itu sadagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajarinya cara menjaga diri dari riba itu. Tengok tuan-tuan sekalian. Imam Ghazali dia bercontoh dengan riba. Padahal yang dia sebut pada kita ni, contoh bagi i'tiqad. Macam mana main riba pula? Bukankah riba ini dia berkait dengan perbuatan yang mesti dilarang, perbuatan yang mesti ditinggalkan. Tapi kenapa dibawa masuk dalam i'tiqad? Kerana inilah bid'ah. Kalau kita kata seseorang itu dia mengamalkan riba, itu dia melakukan perbuatan yang haram. Tapi kalau dalam masyarakat itu timbul percakapan-percakapan, bosnya kita ni kalau tak ambil riba, tak maju. Ekonomi yang paling sesuai dalam pada ketika ini adalah ekonomi kapitalis. Iaitu dipanggil di antaranya adalah berdasarkan kepada dipanggil riba. Maka kalau itu yang berlaku, maka dia bukan lagi masuk dalam semata-mata perkara yang haram. Sebaliknya dia dah masuk dalam perkara bid'ah. Kalau perkara bid'ah ini dia berkait dengan masalah keyakinan, i'tiqad. Mesti dihilangkan.
daripada saudagar-saudagar Islam, pendapat Islam mesti diberi keyakinan bahwasanya kamu mesti menjalankan ekonomi, berteraskan ekonomi Islam. Mesti yakin dengan ekonomi Islam. Mesti kamu buang daripada hati kamu ekonomi yang berteraskan kepada riba. Demikianlah sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardu ain. Ini selesai dah tuan-tuan sekalian. Ini sebelum kita nak tutup, tuan-tuan dan puan sekalian kena beri perhatian. Inilah yang anda sebut sebagai kaedah yang nak disimpulkan oleh Imam Ghazali yang sangat penting tadi ni. Dan bagaimana untuk kita mengukur ilmu fardu ain dalam hidup kita. Demikianlah kata Imam Ghazali sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardu ain. Artinya ilmu tentang cara amalan perbuatan yang wajib. Itu ilmu fardu ain. Ilmu. Jadi sebelum kita nak tahu ilmu apa yang menjadi fardu ain, kita kena tanya dulu perbuatan apa yang wajib atas kita. Perbuatan apa yang wajib atas kita ini. Ataupun perbuatan apa yang wajib atas anak kita. Itu yang kita kena. Maka bila perbuatan itu wajib, maka ilmu tentang perbuatan itu juga menjadi wajib. Itu satu. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah, berartilah tak payah dah. Berarti dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Itu di kesimpulan dia. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Ya. Boleh faham sekalian. Jadi ada dua situlah. Jadi kita kena tahu. Kita sekarang ni wajib buat apa? Kita sekarang ni wajib, apa yang wajib atas kita? Okey, selesai. Maka bila perbuatan itu wajib, maka ilmu tentang perbuatan itu juga adalah wajib. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh. Mengqadha salat. Wajib ke tidak? Mempelajari tentang bagaimana untuk mengqadha ibadat. Wajib ataupun tidak? Kita nak tentukan, belajar bagaimana nak qadha ini wajib atau tidak. Kita kena tanya diri kita. Kita ni ada tinggal ibadat ke tidak? Ada tinggal ibadat ke tidak? Kalau diri kita kata setakat-takat saya ni daripada kecil lagi, memang saya tak pernah tinggal ibadat. Maka tak wajib kita belajar. Tak perlu kita kata tak wajib kita belajar bagaimana nak qadha sebab memang tak berlaku dekat kita. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian. Kita ni wajib belajar atau tidak bagaimana nak bertaubat. Istighfar lain, istighfar ni sunat. Taubat wajib. Maka kita kena tanya diri kita ada buat dosa ke tidak? Kita kata setakat lah ni tak nampaklah dosa. Adapun istighfar kena teruskan. Masalah sekarang ni mengaji tentang taubat. Wajib dia panggil. Jadi kita dapati itu tak ada lagi lah dosa besar atau yang kita nak kena taubat. Jadi ilmu tentang taubat itu tak wajib. Kita kalau nak mengaji boleh belajar. Sunat lah. Sunat. Jadi begitulah situasi kata Imam Ghazali. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib beserta waktu wajibnya bila wajib dia melakukan, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami bisikan-bisikan musuh, tulis itu, yakni syaitan. Yang musuh ni syaitan. Dan langkah malaikat adalah benar juga. Tetapi terhadap orang yang ada hubungan dengan itu, yakni menghadapi atau terdedah kepada bisikan-bisikan musuh itu. Ini kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi imam berikutnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia nak cerita kepada kita pula perkara yang menjadi fardu ain dari segi ilmu pembersihan jiwa. Ilmu pembersihan hati. Iaitu bergantung kepada apa yang bisikan-bisikan inilah kekotoran-kekotoran hati yang ada dalam hati, kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati.
Jadi kita kena tengoklah. Kalau dalam hati kita ni, kalau kita ni kita tak berhadapan dengan masalah, dia panggil tamak, dia panggil. Gelojoh dengan dunia. Jadi tak wajib kita belajar ilmu-ilmu warak dan sebagainya ini. Kerana kita memang tidak ada sifat itu. Tapi kalau dalam hati kita ni, kita merasakan masih ada lagi penyakit riak, penyakit ujub, penyakit sum'ah, menunjuk dan sebagainya, maka wajib kita belajar. Bagaimana wajib kita belajar ilmu-ilmu untuk membuang riak, ujub, sum'ah itu. Itu dia nak kaitkan. Mana ini penghujung tajuk ilmu Fardhu Ain ini, Imam Ghazali, dia memberi penekanan yang lebih pada ilmu Fardhu Ain yang berkait dengan hati. InsyaAllah yang itu kita baca dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti tuan-tuan sekalian, selesai kita baca ilmu Fardhu Ain ini, kita akan cuba buat khulasah lah. Dan dalam bentuk gambar rajah, nanti tuan-tuan boleh faham dengan elok. Dan contoh mungkin kita buat ulang kaji sikit dalam setengah jam, supaya tuan-tuan boleh nampak. Dan perjalanan menuntut ilmu kita tu kena utamakan Fardhu Ain. Walaupun kita berada di hujung usia. Walaupun kita berada dalam situasi sekarang, jangan terlepas. Jangan terlepas. Kerana Fardhu Ain ini, kata Imam Ghazali, dia mesti ilmu Fardhu Ain ini diperlukan untuk kita menyelesaikan masalah semasa kita. Masalah semasa kita. Jangan kita sibuk mempelajari ilmu-ilmu sampingan. Rupa-rupanya di sana ada ilmu-ilmu wajib yang kita terlepas pandang. Terlepas pandang untuk kita pelajari, untuk kita selesaikan. Termasuk kesilapan-kesilapan i'tiqad yang ada dalam hati kita, yang mungkin masih ada. Masih ada kesilapan-kesilapan di sudut akidah yang kita belum rongkai dan juga belum buang daripada hati kita. Nanti dikhawatiri kita mati nanti dengan i'tiqad ataupun keyakinan yang salah itu, maka kerana manusia ni bagaimana dia mati, maka begitu dia akan bangkit. Bagaimana hati dia, rohani dia pada ketika dia mati, maka begitulah dia akan bangkit di hadapan Allah Ta'ala nanti. Jadi Allah Ta'ala hanya menerima orang menghadap dengan hati yang bersih. Hati qalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi bagaimana kita nanti kalau kita menghadap Allah Ta'ala dalam hati yang kotor, yang masih ada lagi keyakinan, kefahaman yang salah, terutama sekali tentang Allah dan juga akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Ya. Okey, anda akan putuskan talian ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. InsyaAllah.